Kalau tak nampak saudara nanti awak type dekat YouTube, boleh cari atlet antarabangsa ataupun atlet Malaysia sendiri yang terlibat dengan acara lompat tinggi. So yang mana kalau tengok tadi semua gaya biasanya gaya atlet yang profesional biasanya digunakan Fosbury flop ataupun kita namakan dia lompat secara di belakang. Backflip lah senang cerita. Saya punya bahasa backflip, tapi kalau dia punya bahasa saintifik ataupun gaya yang memang betul-betul nama dia adalah Fosbury flop. Okay, tu yang pertama lah dia punya video. So yang seterusnya kita pergi kepada antara gaya-gaya ataupun teknik yang ada dalam lompat tinggi. Nampak? Nampak. Gaya. Nampak. Gaya, so gaya lompat tinggi ada beberapa. Yang pertama ialah gaya gunting ataupun scissor. Okey, yang kedua ialah gaya plana. Dalam bahasa Inggeris kita namakan sebagai straddle. Gaya guling timur, gaya guling barat. Gaya plana ni biasa yang buat di darjah 5 yang belajar tu kalau belajar lah. Belajar ke? Lompat tinggi? Darjah 5. Belajar. Maksudnya awak gunakan gaya plana. Gaya guling timur ataupun eastern roll ataupun gaya guling barat. Darjah 4. Darjah 4. Western roll untuk gaya guling barat. Biasanya gerak tak slide? Slide tu bergerak tak? Gaya gunting? Tak bergerak? Ada cikgu. Tak. Gaya gunting? Tak bergerak Mana ni? Nampak? Dah. Ini gaya gunting? Dah. Nampak cikgu. Dah. Tak apa. So untuk gaya gunting ataupun scissor, nanti saya tunjukkan cara lakuan. So pelompat menuju ke palang secara bersudut dan melonjak dengan kaki yang berada di luar palang. Semasa melepasi palang, pelompat berada dalam keadaan duduk berlunjur. Sini untuk keadaan tak nampak? Tak nampak ke? So gaya gunting maksudnya kalau masa landing awak mesti berada dalam keadaan duduk berlunjur. Okay, yang tu tu untuk gaya gunting. Kita tengok dia punya gambar ataupun lakuan. So untuk gaya gunting dia datang daripada sisi ataupun daripada sudut tadi. Cara dia bersudut dan kaki diangkat terlebih dahulu dan selepas tu melepaskan kaki yang kedua. Duduk kaki dan landing biasanya landing dalam keadaan duduk berlunjur. Tu untuk gunting. So untuk yang teknik yang pertama. Tapi yang kita ni, yang ni kita tak buat lah. Tapi biasa kalau orang-orang yang tak biasa lagi, saya tak kisah awak asalkan lompat saja. Itu untuk yang kedua guling timur. Keluar tak slide? Keluar. Gaya guling timur. So cara dia ialah cara dia ialah pelompat menuju ke palang dalam secara lurus dari hadapan. Kalau tadi kalau scissor dia daripada sisi ataupun gaya gunting daripada sisi, tetapi untuk guling timur dia terus daripada hadapan iaitu 90 darjah dan semasa berlompat ataupun melonjak kaki bebas dihayun secara tegak ke hadapan dan pelompat melepasi palang secara mengiring. So ni ialah dia punya gambar tata cara yang mana kaki kedua-duanya diangkat. Kalau tadi landing dalam keadaan dua-dua kaki dalam keadaan duduk berlunjur. So yang ni lebih kepada bila dia landing dua-dua kakinya jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tegak. Sini teknik gaya guling timur. Tengok apakah beza dengan gaya guling barat. Okay, untuk gaya guling barat, penujuan kalau tadi gaya guling timur, dia straight
tetapi gaya guling barat dia lebih bersudut. Maksudnya dia datang daripada tepi ataupun sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dan pelompat melonjak dengan kaki yang lebih dekat dengan palang. Ini biasa. Dan kaki lonjakan berada dalam keadaan bengkok semasa pelompat berguling selari dengan palang untuk membuat pelepasan. So, untuk gaya guling barat ni, gaya guling barat dia angkat kaki yang dekat dengan palang. Ni ni. So bila angkat kaki dekat dengan palang ni, kaki sebelah kiri. Ni gambar Dia angkat kaki di sebelah kiri dan dia membuat secara gulingan. Dia angkat badan sekali, bengkokkan badan dan dia melepasi palang. Kalau saya katakan dia melepasi palang, semua badan sekali, kaki dan badan. Dia terus lepas untuk keseluruhan badan dia lah untuk teknik lompatan gaya guling barat. So, maksud nak cerita dia berguling. Okay, yang tu untuk guling barat. Dan gaya plana ataupun straddle ataupun ini gaya plana, straddle. Gaya ni sampai sama dengan gaya guling barat. Ni tadi sama, lebih kurang sama. So pelompat menuju kawasan palang secara bersudut. Ketika melepasi palang, muka pelompat memandang ke bawah dan keadaan badannya seolah-olah menyerap di atas palang. So kalau tadi, dia tetap kaki dulu, tetapi untuk yang untuk gaya pelana, so kaki diangkat. Kalau tadi dia keadaan straight, kepalanya ke atas, tetapi untuk gaya pelana ni, kepala dia menghadap ke bawah. Kalau guling barat, kepala dia ke atas. Tetapi gaya pelana ni, dia menghadap ke bawah. Dan masa landing, ni landing biasanya kita buat ni. So biasanya yang tak biasa, dia akan buat gaya straddle ataupun gaya plana. So dia akan landing di badan. So ini bahaya, agak bahaya lah. Seperti tadi kita beritahu. So dia agak bahaya disebabkan menyebabkan banyak kecederaan. Sebab ada yang tersalah landing, tangan dia ada yang landing tangan dulu, tahan guna tangan, tahan guna kaki. Sepatutnya dia jatuh tu, dia full contact dengan body, tapi ada yang tertahan tangan, sebab tu dia akan menyebabkan injury ataupun kecederaan untuk atlet tersebut. So, gaya mendarat selain pendaratan 3 titik ini, melompat boleh berguling di atas bahagian belakang badannya. Maksudnya sama, dia berguling juga. Tapi untuk plana ni biasanya dia akan mendarat 3 titik pelompat. Maksudnya dia akan mendarat secara terlentang. Kalau bahasa kita terlentang. Okay. Yang tu untuk gaya pelana ataupun straddle. Yang keempatnya ni kita nak belajar, yang ni kita akan buat. Kalau bersemuka nanti pun, saya akan ajarkan teknik yang ni. Tapi teknik ni agak melibatkan teknikal. Awak kena dengar dan buat betul-betul lah. Sebab saya takut punya safety mendarat tu. Untuk kita punya kes tahun lepas 2 orang dah injured disebabkan lompat tinggi. Injured sebab apa? Sebab dia salah mendarat, salah landing. Saya dah ajar banyak kali, tapi dia buat cara dia habis lah. Kan? Untuk gaya Fosbury flop, yang pertama, statement pertama ialah penunjuan ke belakang sebelum pelompat melonjak secara melengkung. Ini guna curve. Okay? Ataupun larian J. Dan pelompat melepasi palang dengan membelakangi palang. So ni dia ada sedikit rotation. So ni penlakuan. Okay? So daripada ini ialah curve. Kalau yang ni ialah curve, kalau tak salah ni sebelah kiri ni. So ini sebelah kiri. Dia tengok curve awak kiri ke kanan, tengok keadaan kaki yang kuat. Okay, untuk curve kalau kiri, so dia angkat dan dia angkat, so nanti ada video. So dia angkat badan, kaki dia lonjakkan, kaki kanan kaki kiri ni dilonjakkan ke atas. Kalau awak daripada kanan, kaki kanan dilonjakkan. So kalau awak daripada kiri, kaki kiri dilonjakkan ke atas. Seterusnya
untuk gaya layangan, so awak kena layangkan badan tu dulu. Kalau tadi kaki, so sekarang first body flop, awak kena pergi lepaskan dia punya badan kepala dulu, badan, seterusnya kaki, betis dan kaki. Punggung tu kena angkat sikit supaya dia agak curve ataupun dia punya lentik. Ni cara dia untuk landing. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua. Lepaskan dia punya kepala, head, body, ni punggung. Lepaskan punggung, lepaskan lutut. Kaki bila nak lepaskan lutut, kaki ni, bahagian kaki dia kena angkat ke atas sikit supaya dia lepas. So lepas tu badan tu straight. Dan kita landing guna bahagian belakang. So landing dia tak boleh guna ke bahagian kepala sebab nanti injured. So biasanya kalau saya ajar, saya suruh landing dulu untuk awak contact. First contact mesti bahagian body. Okay. Tu untuk gaya first body flop. Okay. So saya ada quiz. Setakat tu ada nak tanya. Sebelum saya proceed untuk quiz. Sekejap.